Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru sahaja menunaikan solat subuh, alhamdulillah, solat qabliyah subuh yang disebut juga sebagai rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada orang bertanya saya, dia kata, Ustaz, solat fajar ni solat apa? Apakah ditunaikan sebelum waktu subuh? Ada pula yang bertanya, adakah solat fajar ni solat yang ditunaikan pada waktu duha? Dia sebenarnya solat sunat fajar itu ia merujuk kepada solat 2 rakaat yang kita tunaikan sebelum daripada kita menunaikan solat fardu subuh. Itu ataupun kita sebut juga sebagai qabliyah subuh. Ia disebut dalam hadis Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi maknanya 2 rakaat fajar itu merujuk kepada 2 rakaat solat sunat yang ditunaikan sebelum daripada kita menunaikan fardu subuh. Jadi itu dia punya, kita kata, fadilatnya sangat-sangat besar. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tidak mengabaikan untuk menunaikan solat tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya mengalu-alukan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kalau sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak dikemukakan, anda boleh mengemukakan pada ruang komen yang ada itu. InsyaAllah saya akan cuba respon apa-apa persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan pada ruang komen yang ada itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini saya ingin membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan kita untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala ni. Apakah amalan yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh lakukan? Satu. Yang keduanya, apakah zikir-zikir yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita seharian? Sebab setelah kita melaksanakan amal-amal yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, kita perlu ada tambahan-tambahan amalan yang kita boleh laksanakan sebagai sesuatu kekuatan kepada jiwa kita dan juga sebagai sesuatu nilai tambah dalam ibadah kita untuk mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat pahala, untuk mendapat ganjaran. Ada orang kata, bagaimana kalau kita buat amal ibadat ni nak dapat ganjaran, pahala? Adakah dia ni dibenarkan ataupun tidak? Adakah dia termasuk dalam syirik kepada Allah Ta'ala? Jadi sebenarnya begini, dalam konteks kita ni, kita manusia ada 2 kategori orang yang dekat dengan Allah. Satu dia panggil al-muqarrabun, satu dia panggil al-abrar.
golongan al-abrar ni maknanya dia buat ibadat kerana nak dapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka ia masih lagi dikira kerana Allah, sebab syurga neraka ni tidak dijanjikan oleh selain daripada Allah. Maknanya kalau dia buat amalan kerana nak dapat syurga, dia masih lagi tertakluk kepada keikhlasan kepada Allah, kerana manusia tidak boleh bagi syurga. Jadi maknanya dia buat amalan tu nak dapat syurga, makna yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia masih lagi termasuk dalam perkara yang ikhlas, yang dibenarkan. Dan of course lah yang keduanya, yang paling tinggi ialah apabila seseorang itu melakukan amalan semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tetapi kerana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil golongan al-muqarrabun. Golongan al-muqarrabun. Jadi ada dua golongan. Satu golongan abrar, satu golongan muqarrabun, yang kedua-duanya diterima dan dibenarkan. Baik, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi pada pagi ini saya nak bincang tentang apakah zikir-zikir yang kita boleh amalkan sebagai suatu, kita kata, nilai tambah kepada amal-amal ibadat yang kita tunaikan semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apatah lagi disebut dalam surah Al-Ahzab, Allah Taala kata apa? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sadaqallahul azim. Ayat panjang tuan-tuan. Hujung ayat Allah Taala sebut apa? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, dan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang laki-laki. وَالذَّاكِرَاتِ, dan orang yang ingat pada Allah, orang yang berzikir pada Allah di kalangan perempuan. Adz-dzakirin wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Taala menyediakan bagi mereka pengampunan dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang dia membasahkan lidah mengingati Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapat satu pengampunan. Dan apabila dia laksanakan dengan terbaik, dia akan dapat pengampunan daripada Allah, dia akan mendapat pahala yang besar dan seumpamanya. Baik, sekali lagi saya alu-alukan sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah subuh kita pada pagi ini yang bersiaran dari surah An-Nur fasa 3A Seremban Selatan secara live di Facebook. Dan bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, jadi anda boleh kemukakan soalan anda pada ruang komen. Jadi saya buka soalan ni tuan-tuan, tidak terhad ataupun tidak tertakluk kepada tajuk perbincangan kita, tetapi kalau ada apa-apa soalan yang berbangkit, yang nak diutarakan, yang nak bertanya, dipersilakan. Dibuka ruang seluas-luasnya insya-Allah untuk anda bertanya soalan. Baik, tuan-tuan, kita nak mulakan dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, hadis muttafaqun alaih, iaitu kata Nabi SAW, hadis ni masyhur tuan-tuan. Hadis ni masyhur, kita biasa mendengar hadis ni. Baik, jadi Nabi SAW menyatakan bahawa kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadisnya. Iaitu apa maksud daripada hadis ini? Iaitu kata Nabi SAW, Nabi kata kalimatani khafifatani 'ala lisan, dua kalimah yang sangat ringan di lidah, mudah untuk kita menuturkan dan kita mengucapkannya. Thaqilatani fil mizan, tetapi dalam mizan neraca timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya berat. Maknanya ia mendapat pahala
yang besar. Habibatani ila Rahman, dan disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dua kalimah tersebut yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Dua kalimah itu ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimahnya. Tak susah tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksud dia apa? Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar. Jadi itu. Dua kalimah itu mudah diucapkan. Di mana-mana saja kita berada, kita boleh ucapkan. Duduk dalam kereta, kita boleh ucapkan. Duduk di rumah, duduk di office, duduk di mana saja. Teman-teman pada pagi ni orang yang keluar nak pergi kerja pagi-pagi ni, duduk dalam jam contohnya kan. Kadang yang orang yang menyebabkan stres tu sebab apa? Sebab dia tak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tengok pula dengan jam lagilah stres, lagilah bertambah-tambah rungsing dia. Tetapi insya-Allah bila mana dia berzikir, dia membasahkan lidah dengan zikrullah, maka pada waktu itu akan hilang kerunsingan. Kalau tak percaya kita laksanakan. Duduk dalam kereta, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha besar. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha besar. Jadi mudah aja untuk kita mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Itu satu. Yang keduanya adalah hadis muttafaqun alaih juga. Hadis Bukhari dan Muslim, iaitu terjatuh pula handphone ni. Kejap ya. Okey, minta maaf. Terjatuh. Baik, tuan-tuan. Yang keduanya kata Nabi SAW, Nabi kata, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi kulli yawmin mi'atu marrah, kanat lahu 'idlu 'ashri riqab, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu harzan minasyaitan yaumahu dhalik hatta yumsi. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Ada soalan sebelum itu daripada Asma Zuraida. Assalamualaikum. Kalau saya nak tahu kalau hari Jumaat waktu solat Zuhur bagi orang perempuan masa mana, Ustaz? Adakah kena tunggu orang lelaki balik solat Jumaat dulu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ini soalan pertama yang kita terima daripada sahabat kita yang bertanya di ruangan chatting itu. Dia kata orang perempuan ni pada hari Jumaat nak solat Zuhur tu waktu mana? Apakah nak kena tunggu orang lelaki balik solat Jumaat dulu barulah boleh tunaikan solat Zuhur? Tidak. Jawapannya ialah apa? Orang perempuan mereka tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Maka solat Jumaat bagi perempuan ni ialah apa? Bila masuk waktu Zuhur, dia solat Zuhur lah sebab dia tak solat Jumaat. Jadi masuk saja waktu Zuhur pada hari Jumaat, dia tidak perlu menunggu untuk selesai dulu solat Jumaat baru dia nak solat, tunggu orang balik dulu baru dah solat. Tidak. Masuk waktu saja dia boleh terus solat. Sebab apa? Sebab tidak menjadi kewajipan kepada orang perempuan untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Dia berbeza dengan orang lelaki yang wajib pergi Jumaat tapi saja tak pergi. Bila saja tak pergi memang dia ganti dengan Zuhur juga. Tetapi dia tak boleh solat awal. Sebab waktu tu waktu Jumaat, dia kena pergi Jumaat. Kalau sampai kesudah Jumaat pun tak pergi juga, orang balik Jumaat pun tak pergi juga, barulah dia wajib tunaikan solat Zuhur. Jadi dia tak boleh terus tunaikan solat Zuhur pada waktu Jumaat. Sebab apa? Sebab dia wajib pergi Jumaat. Kecuali juga orang lelaki yang keuzuran, yang sakit, yang tidak boleh pergi Jumaat, maka waktunya juga dia memanglah confirm dia solat Zuhur, dia tak solat Jumaat, maka masuk saja waktu Zuhur, maka dia juga boleh tunaikan solat
Zuhur. Jadi maknanya golongan yang kena tunggu. Orang balik Jumaat dulu, orang selesai Jumaat dulu ialah golongan yang wajib Jumaat, yang kena pergi Jumaat tapi saja tak pergi. Saja tak pergi. Jadi maknanya dia kena pergi juga, tak pergi juga sampai ke sudah tak pergi juga, barulah dia tunaikan solat zuhur. Maknanya ditunaikan selepas orang selesai Jumaat lah. Satu golongan itu saja. Adapun yang lain, orang perempuan ataupun orang yang uzur daripada solat Jumaat, maka dia wajib solat zuhur. Jadi bila wajib solat zuhur ni, dia masuk saja waktu zuhur, maka dia boleh terus tunaikan solat tersebut, dia tidak perlu tunggu lagi. Okey, jelas nak? Harap jelas dan dapat menjawab persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita. Baik, kita sambung tadi. Nabi SAW menyatakan, siapa yang baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengar tuan-tuan, bacaan ni biasa kita amalkan selepas daripada solat kan. Antara zikir lepas solat itulah dia. Tapi sekarang ni dalam hadis ini Nabi kata apa? Nabi kata hadis muttafaqun alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW menyatakan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali. Saya ulang sekali lagi ya. Nabi ajar kepada kita bacaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksud dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa yang tiada syirik baginya, lahul mulk wa lahul hamd, baginya lah pemerintahan, baginya lah segala kepujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Jadi kita membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Apa fadilat dia? Apa fadilat dia? Untuk mengetahui fadilat dia sebentar lagi. Nak tengok soalan sekejap. Macam ada soalan yang sampai ni. Baik, ada soalan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Batal tak solat imam kalau baca istighfar masa solat sebab telah baca surah? Kita sebagai makmum batal tak Ustaz? Okey. Batal tak solat? Terima kasih ya soalan yang dikemukakan. Dalam solat ni ada 3 yang boleh kita baca dalam solat. Yang pertama, ayat Quran. Mana-mana ayat Quran kita boleh baca ketika mana dalam solat. Yang keduanya ialah apa? Ialah doa. Kita boleh berdoa di dalam solat. Yang ketiganya zikir. Kita boleh berzikir di dalam solat. Jadi ada 3 perkara yang dibenarkan di dalam solat, iaitu baca Quran, doa dan zikir. Jadi astaghfirullah ini termasuk di dalam zikir, maka tidak ada apa-apa masalah. Boleh. Cuma tidak disunatkanlah lepas baca surah nak istighfar, tidak. Lepas baca surah ni nak rokok lah. Lepas baca Fatihah selesai, baca surah, kemudian nak rokok untuk meneruskan seterusnya. Baik, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita balik tadi persoalannya. Nabi kata apa? Nabi kata bila kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali, maka diberi pahala kepadanya seolah membebaskan 10 orang hamba, ditulis baginya 100 kebajikan, diampunkan dosanya sebanyak 100 kesalahan, dan wa kanat lahu harzan minasyaitan yawmahu dzalik,
dan dia akan dipelihara daripada syaitan sepanjang hari tersebut. Jadi tuan-tuan, ini antara amalan yang boleh kita amalkan. Terutama ada orang bertanya kepada saya, dia kena sihir. Ada orang dia kena sihir. Bila kena sihir ni dia melibatkan jin dan syaitan. Jadi sihir-sihir ini dia menggunakan jin dan syaitan. So bagaimana kita nak mengatasi masalah itu? Kita perlu ada amalan. Dan amalan ini telah digazetkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah kuat. Kekuatan kita insya-Allah dapat melemahkan apa-apa juga gangguan-gangguan yang cuba dihantar kepada kita hari ni. Zaman moden kita duk ingat sihir ni makin berkurang, rupanya makin bertambah. Manusia ni semakin rakus. Dia ada sifat dendam, ada sifat dengki dan sebagainya. Lalu mereka tergamak untuk terlibat dengan perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana dia terlibat dengan perkara syirik, maka dia telah terjatuh dalam kebinasaan yang disebut oleh Nabi SAW, perkara yang paling binasa yang disebut oleh Allah Ta'ala juga, iaitu bagaimana innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Jadi berhati-hati. Baik, bagi kita ni yang kena dengan sihir dan seumpamanya ini, apakah perkara ataupun cara yang kita boleh laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi maknanya kita ikut panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kita baca zikir ini sehari 100 kali without fail. Tiap hari 100. Tak banyak pun, lebih tak apa. Kita baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita selalu baca dah, kita tambahkan lagi 100 kali. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa wa kanat lahu harzan minasyaitan. Ia sebagai satu pendinding kepadanya, satu benteng daripada syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kebaikan kepadanya. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa bihi illa ahadun amala akthar min dhalik. Tidak ada seorang yang lebih afdal daripada apa yang dia amalkan itu, melainkan apabila ada orang yang dia beramal lebih lagi. Makna dia bukan baca 100 kali, mungkin dia baca 200 kali dan sebagainya. Maka itu merupakan amalan yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh tunaikan. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi dah dua dah yang kita ambil, dua dah. Yang pertama tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ingat dua kalimah yang ringan di lidah ni, yang hadis sahih tu. Dan yang kedua ini adalah amalan yang kita boleh laksanakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Sekurang-kurangnya lebih tak apa. Baik, seterusnya juga dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, ahabbul kalam illallah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, ahabbul kalam ilallahi arba'un, iaitu perkataan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4. Ahabbul kalam ilallahi arba'un, perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4. Disukai itu maknanya kita boleh mengamalkannya. Apa dia? Yang kita amal selalulah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi maknanya kita boleh baca ikut susunan
ataupun kita boleh baca tidak mengikut susunan, tidak ada masalah. Tetapi 4 ini disebut dalam hadis Nabi SAW antara zikir yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka. Jadi tak susah pun. Sebab kita sudah mengetahuinya. Cuma kita nak melaksanakannya dan kita nak mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Walau di mana saja kita berada. Jadi kita amalkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi satu perkara yang perlu kita lihat juga adalah apabila kita ucapkan zikir itu bukan sekadar kita ucapkan di lidah kita, tetapi ucapan kita itu mestilah masuk dalam hati sanubari kita, jiwa kita. Penghayatan daripada jiwa kita itu kita kena ada. Bagaimana kita memahami makna yang kita ucapkan. Bila kita sebut subhanallah, ingatlah hati kita maha suci Allah daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang keaiban. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna, maha yang semua kekurangan ni kita. Jadi maknanya di situ bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah, kita menyucikan Allah daripada sebarang syirik kepada Allah. Baik. Kemudian kita sebut alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah tu hendaklah ada dalam hati kita ni perasaan syukur kepada Allah, yang sangat-sangat syukur atas nikmat yang terlalu banyak yang Allah kurniakan pada kita. Kadang-kadang kita lihat Allah bagi ujian pada kita, tak banyak pun, sikit saja. Tetapi nikmat yang Allah bagi itu lebih banyak, kita tak perasan. Tetapi ujian yang sikit-sikit itu kita dah perasan dah. Nikmat yang lebih banyak kita tak perasan, menyebabkan kita lupa untuk mensyukuri Allah. Berapa ramai orang yang kena musibah dia masih lagi menuturkan alhamdulillah? Berapa ramai? Biasanya kalau kena musibah apa dia tak pedulilah, tak ada lah kata alhamdulillah ni kan. Ada sepatutnya alhamdulillah di atas nikmat yang Allah kurniakan banyak pada kita, yang disebut oleh Allah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi kita sebut alhamdulillah. Kemudian yang ketiganya apa? La ilaha illallah. Ini kalimah tauhid. Kalimah tauhid yang kata Nabi SAW, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Maksud dia, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah ini tuan-tuan, satu kalimah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Sebab itu kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Maksud dia apa? Dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi macam mana kita boleh akhir kalam kita la ilaha illallah kalau kita tidak amalkan semasa hidup kita? Sebab itu biasanya masa kita tengah nazak ni, waktu orang tengah nazak ni umpama orang yang berada dalam kelemasan, lemah. Bayangkan orang yang lemas, yang terkapai-kapai dalam lautan ataupun di sungai contohnya. Maka orang nazak dia macam tu, orang lemas. Bila orang lemas dia akan dapat capai siapa saja di depan dia, begitu. Sebab itu kita, orang yang berada di samping orang yang nak meninggal dunia ketika mana dia nazak, apa Nabi SAW ajar pada kita? Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu Nabi sebut pada kita. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi, orang yang nazak, dia terkapai-kapai, dia adalah kelemasan. Waktu itu dia mengharapkan pertolongan, maka kita tolong dia dengan kalimah la ilaha illallah. Tetapi kalau orang itu masa hidup dia memang itu rutin dia, mulut dia berzikir selalu dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya-Allah tuan-tuan,
dia akan termasuk dalam kalangan hamba Allah yang mudah sangat untuk ingat Allah ketika mana dia berada dalam sakaratul maut. Sebab itu kita hendaklah menghayati kalimah ini dan kita mengamalkannya. Baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang keempat apa? Allahu akbar. Allah yang maha besar. Jadi bila kita sebut Allahu akbar, Allah yang maha besar, besar sungguh ke Allah dalam diri kita? Itu satu persoalan. Besar sungguh ke Allah dalam diri kita, ataupun kita sebut di mulut saja Allah maha besar, tetapi kita lebih membesarkan dunia, kita lebih membesarkan harta benda atas dunia, kita lebih membesarkan nafsu kita daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab apa hari ni kadang-kadang adik-beradik bergaduh? Saya dapat banyak soalan-soalan yang orang kemukakan pada saya, terutama yang berkaitan dengan apa yang berlaku selepas kematian. Yang berlaku pada orang hidup ni, orang mati satu hal dah, ni orang hidup, ni orang hidup. Maknanya bila meninggal dunia, waris-waris ni duk berebut. Berebut macam mana nak dapatkan harta pusaka. Orang kata rezeki terpijak ni. Masing-masing duk berebut, bergaduh antara satu sama lain. Tuan-tuan, mengapa tidak membesarkan Allah? Allah larang perkara tersebut. Bahkan Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ada orang sanggup putuskan silaturahim semata-mata nak apa? Semata-mata nak ikut hawa nafsu untuk mendapatkan harta pusaka yang tak banyak mana pun yang dia akan tinggalkan. Tetapi bergaduh adik-beradik dan sebagainya, tak puas hatilah, macam-macam. Sebab apa? Sebab dia tidak membesarkan Allah Ta'ala. Dia membesarkan nafsu dia. Lalu apa juga perintah Allah, apa juga yang diberitahu oleh Rasulullah SAW yang merupakan sunnah Rasulullah, dia tidak indahkan, dia abaikan, dia tidak laksanakan. Sebab itu bila kita sebut, tuan-tuan, zikir-zikir ini bukan sekadar kita menyebutnya di bibir lidah kita, tidak. Tetapi bagaimana kita menghayatinya di dalam hati perasaan kita, dalam jiwa kita, barulah ianya masuk ni, masuk. Ni berapa ramai orang ni berzikir, tapi kita tengok sama je, dia tak dapat ketenangan jiwa dia. Dia tak dapat kita kata rahmat. Sebab apa? Sebab rupanya zikirnya itu hanya di lidah saja, yang tidak dihayati apa yang dia ucapkan itu. Bahkan kadang dia tak faham pun, dia sebut begitu aja tak faham pun. Maka dengan sebab itu hendaklah dia benar-benar mengamalkan dengan penuh penghayatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tuan-tuan, amalkan zikir itu, yang mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis Sahih Bukhari, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayit. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi menyatakan bandingan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir pada Allah. Perbandingan. Apa beza dia? Mathalul hayyul mayyit, iaitu seumpama orang hidup dan orang mati. Itu kata Nabi SAW. Nabi kata orang zikir dengan orang tak zikir tu macam orang hidup dan orang mati. Makna apa? Maknanya orang yang berzikir itu umpama orang hidup. Sebab apa? Sebab zikir itu menghidupkan roh kita. Kalau orang tak berzikir, roh dia tak hidup. Mana roh tak hidup ni macam kita kata orang macam orang mati lah. Jasad yang bergerak. Macam tu. Jasad dia ada, roh dia tak ada. Macam manusia. Kalau ada jasad, bila dia ambil roh daripada manusia, maka dia meninggal dunia. Itu bila dicabut roh. Begitulah keadaan manusia yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seumpama tidak ada roh. Bila seumpama tidak ada roh, lepas tu kata Nabi SAW, dia umpama orang mati. Jadi dia bergerak dalam kehidupan dia ni, jasad je lah bergerak, kan? Dia macam orang mati. Jadi maknanya di situ menyebabkan dia tidak mendapat satu ketenangan, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan zikir kepada Allah Ta'ala ni merupakan satu amalan yang kita jangan tinggalkan. Sebab itu ada satu ketika itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada seorang laki-laki dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathuran alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Jadi ada seorang ni dia datang berjumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam, sesungguhnya syariat Islam ni banyak. Jadi fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong bagi tahu kepada aku sesuatu yang aku nak berpegang sungguh dengannya. Selepas daripada aku melaksanakan yang fardu. Atashabbathu bihi itu maknanya selepas daripada melaksanakan kefarduan, apa lagi yang aku nak buat? Maka Nabi SAW menyatakan, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah berterusan lidah kamu dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Maka di situ menunjukkan betapa hebatnya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berzikir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maknanya mudah kepada kita untuk kita mendapat kebaikan dan kebajikan. Cuma akhirnya saya nak pergi kepada zikir yang terakhir. Banyak sebenarnya zikir ni yang kita telah bincang tadi. Kita ambil banyak sangat, sebab yang banyak takut tak terlaksana. Lagipun kita dah tahu, cuma kita nak amalkan. Yang pertama saya sebut tadi, 2 kalimah yang ringan di lidah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang keduanya ialah bagaimana 4 yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian zikir yang tiap-tiap hari kita nak baca 100 kali sehari. 100 kali sehari untuk Allah pelihara kita daripada syaitan, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu 3 dah yang kita ambil. Okey, itu 3 dah. Saya nak pergi yang terakhir, yang keempat. Jadi setelah kita keempat ni kita tutuplah. Dan kalau ada soalan lagi boleh tanya ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keempat ni, ini berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan seharian kita. Apa dia? Nabi SAW menyatakan. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang menyatakan bahawa hadis itu adalah hadis hasan. Iaitu, kata Nabi, man qala fi suqa, siapa yang masuk pasar. Ni semua orang masuk pasar ni. Pasar pagi, pasar tani, pasar malam, pasar tengah hari, supermarket, hypermarket. Ni semua pasar lah tu. Semua pasar. Boleh kata hari-hari kita ni pergi pasar. Nabi SAW menyatakan bahawa man qala fi suq, sesiapa masuk pasar lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang masuk pasar dia baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh hafal kau ya. Dia lebih kurang hak tadilah, cuma ada tambah sikit. Kan? Yang tadi kita baca sehari 100 kali itu la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni yang kita baca kita kena masuk pasar ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah sikit saja, tambah sikit saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd,
yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila mana dia membaca zikir ini ketika masuk pasar, apa kata Nabi SAW? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah Ta'ala menulis baginya 1000 kali 1000 kebajikan. 1000 kali 1000 ni apa? Alfin. 1000 kali 1000 ni sejuta. Sejuta kebaikan, kebajikan. Ya Allah Ta'ala akan bagi kepadanya. Wa maha anhu alfi sayi'ah. Allah padamkan daripadanya 1000 kali 1000 kejahatan. Maknanya sejuta. Dosa-dosa kecil. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan dibina baginya satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini satu gambaran ataupun satu pahala, satu ganjaran yang sangat-sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan taklah berat sangat, mudah saja. Kan? Sebab biasanya apa? Sebab biasanya orang masuk pasar, dia gelap mata. Mata bling, dia gelap mata. Dia duduk tengok nak beli yang tu, nak beli yang ni, apa semua. Dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak ingat Allah Ta'ala. Sebab itu mengingati Allah di tempat itu sangat-sangat memberi kebaikan dan kebajikan yang banyak kepada kita. Sebab apa? Sebab walau dalam keadaan nafsu kita membuak-buak di pasar, tetapi kita masih lagi relate, masih lagi ingat Allah, masih lagi kita menghayati la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada syirik baginya, lahul mulk wa lahul ham, baginya segala pemerintahan, kekuasaan, baginya segala kepujian. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa huwa ala biyadihil khair, di tangannya lah, genggamannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah dialah atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Maknanya kita berada dalam pasar pun kita masih ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seumpama itu. Makna di sinilah kebaikan, kebajikan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka itulah antara perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ni. Saya rasa cukuplah kot, sebab kalau banyak sangat takut tak teramal. Jadi saya ulang sekali lagi yang kita bicarakan pada pagi ini. Yang pertama, zikir yang disebut sebagai dua kalimah yang sangat ringan di lidah, berat dalam timbangan di sisi Allah Ta'ala, yang disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cuba kita amalkan walau di mana saja kita berada. Yang kedua, untuk kita mendapat kebaikan, Allah bagi pahala pada kita dan juga diselamatkan kita, dipelihara kita daripada gangguan syaitan, iaitu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali sekurang-kurangnya. Yang ketiganya ialah yang disebut oleh Nabi SAW, ahabul kalam ilallah, iaitu perkataan yang paling Allah suka, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini selalu kita baca, kita amalkan. Dan yang keempat, untuk pagi ini, yang keempat, ketika mana kita masuk pasar, mana-mana pasar tak kisahlah, ketika mana kita masuk pasar, jangan lupa untuk kita berdoa dengan doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita amalkan, insya-Allah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang sangat-sangat banyak fadilat-fadilat yang Allah akan bagi pada kita. Tapi dengan syarat kita ikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa untuk ikhlaslah, apa-apa amalan pun ikhlas kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah segalanya daripada Allah, segala kebaikan apa juga Allah yang berikan. Jadi maknanya di situ, bila mana kita mendampingkan diri kita dengan Allah, kita akan dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sekadar itu perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para penonton kita secara live yang mengikuti perbincangan kita. Terima kasih juga penganjur surah An-Nur, dan juga terima kasih kepada semua. Moga-moga
kita dapat mengamalkan apa yang kita bicarakan. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap siapa maaf. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.